Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 8.30. Antara paparan utama, bercakap benarlah walaupun pahit. Undang-undang antara dua darjat. Naratif PAS tidak selari dengan tindakan. Urus COVID, kedegilan Muhyiddin bawa padah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata dakwaan Datuk Seri Abdul Hadi Awang bahawa rundingan kerjasama PAS dengan UMNO berlaku selepas penubuhan Amanah adalah tidak benar. Sebaliknya, kata Muhammad, Amanah ditubuhkan selepas Muktamar PAS 2015 di Kuala Selangor. Saya tidak kisah PAS hendak bekerja sama dengan siapa. Itu hak mereka, tetapi fakta hendaklah betul. Ujarnya dalam ceramah umum disiarkan secara langsung oleh Next Step Malaysia. Terdahulu, Presiden PAS dalam satu temu bual menyatakan rundingan berkaitan kerjasama dengan UMNO melibatkan beliau dengan Allahyarham Datuk Dr. Harudin dan almarhum Datuk Nik Aziz Nik Maid berlaku di Butik Kelantan setelah Amanah dan Pakatan Harapan diwujudkan. Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia pada bulan Februari 2015. Muktamar PAS pada bulan 5 2015. Parti Amanah ditubuhkan di bulan Ogos dan diresmikan pada 16 hari bulan 9 hari Malaysia 2015. Untuk rekod, Pakatan Harapan ditubuhkan pada 22 September 2015 dan Harudin meninggal dunia pada 15 September 2016. Sepanjang Januari hingga Mei 2015, saya masih lagi timbalan Presiden PAS. Tidak ada perundingan yang saya ketahui antara tiga pemimpin itu secara rasmi untuk kerjasama dengan UMNO, tegas Muhammad lagi. Jelasnya tidak benar rundingan kerjasama antara UMNO dan PAS melibatkan Mursyidul Am PAS almarhum Nik Aziz. Kerana ketika Amanah dan Pakatan Harapan diwujudkan, beliau sudah pun meninggal dunia. Justru, siapakah yang begitu bersungguh-sungguh untuk menyatukan UMNO dan PAS yang mereka sebut sebagai ta'awun? Individu itu ialah bekas timbalan Presiden PAS, Datuk Nasharuddin Mat Isa. Usaha menyatukan PAS UMNO diakui sendiri oleh Nasharuddin dan ditentang oleh Nik Aziz serta segolongan pemimpin PAS yang kini menyertai Amanah. Nik Aziz sendiri dilaporkan mengkritik Nasharuddin lalu mencabarnya untuk terus melompat ke UMNO jika serius. Namun, dalam satu forum, Nasharuddin mengulangi kenyataannya agar UMNO dan PAS sebagai parti yang mewakili orang Melayu dan Islam di negara ini bersatu untuk kebaikan agama. Kegagalan penyatuan di antara UMNO dan PAS berlaku kerana masing-masing tidak mahu meninggalkan kepentingan peribadi dan kuasa yang diperoleh, katanya dalam Forum Kedamaian dan Keselamatan 2013 di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar IDFR lapor bernama. Secara tersirat, beliau menyindir pemimpin PAS ketika itu yang menolak kerjasama dengan UMNO termasuk Nik Aziz dan kumpulan 18 orang yang kemudiannya gugur setandan pada Muktamar 2015. Malah Ustaz Datuk Seri Ahmad Awang turut mengesahkan wujudnya cubaan untuk pembentukan kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum pada tahun 2008 di Perak. PAS ketika itu berjaya membentuk kerajaan bersama Rakan Tahaluf Siasi Keadilan dan DAP. Kononnya, kuasa politik yang ada di tangan UMNO adalah lebih baik dan menguntungkan Islam daripada kuasa sebuah kerajaan pimpinan PAS yang tidak kuat dan berkongsi kuasa dengan DAP yang mereka tohmah menentang agenda Islam.
Oleh itu, lebih afdal jika PAS boleh membentuk kerajaan bersama UMNO daripada bersama DAP. Semua itu tercatat dalam rekod sejarah. Kalau parti yang naratifnya memperjuangkan Islam sanggup bersama UMNO dan bersatu menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, apa lagi yang boleh kita harapkan? Pencari kebenaran akan dapat merungkai kebenaran. Pembohong akan sentiasa berbohong bagi menutup pembohongan terdahulu. Mengapa tiada tindakan oleh peguam negara terhadap portal Muafakat Nasional? Begitulah kekesalan yang disuarakan oleh ahli Parlimen Segambut, Hanahyo. Saya telah dimaklumkan oleh pihak polis bahawa setakat ini kes yang melibatkan saya dipanggil ke Bukit Aman tahun lepas telah distatuskan No Further Action, NFA. Saya ingin mendapatkan pengesahan dan penjelasan daripada peguam negara mengenai keputusan No Further Action NFA terhadap siasatan kata-kata palsu yang dilemparkan terhadap saya yang telah menyebabkan kegusaran ramai, ujar Hanahyo dalam satu kenyataan. Hana berkata keputusan NFA tersebut dibuat walaupun selepas Ketua Polis Negara KPN Tan Sri Abdul Hamid Badur pada Julai 2020 dilaporkan berkata siasatan polis mendapati bahawa kontroversi yang melibatkan beliau adalah berpunca dari poster yang dibuat oleh satu portal yang dikaitkan dengan sebuah parti politik dalam kerajaan iaitu muafakatnasional.net. Sehingga kini tiada sebarang tindakan susulan selepas kenyataan tersebut, tegas Hana. Terdahulu, beberapa media melaporkan bahawa pihak polis sudah mengenal pasti dalang yang dipercayai membuat hantaran berbarut hasutan terhadap bekas timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu. Ketua Polis Negara berkata siasatan mendedahkan hantaran yang menjadi fakta isu dalam kes ini adalah daripada poster yang dibuat oleh muafakatnasional.net dan bukan daripada Twitter atau Facebook Hanahyo. Susulan itu, polis sudah merakam keterangan seseorang individu untuk siasatan lanjut. Polis turut merampas gadget yang dipercayai digunakan untuk memuat naik posting berkenaan, katanya dipetik media. Abdul Hamid juga berkata kertas siasatan akan dihantar ke pejabat peguam negara Tan Sri Idris Harun dalam masa terdekat untuk tindakan selanjutnya. Pada 23 Jun tahun lalu, Hanah ditemani peguamnya Gobind Singh Deo dan Shah Reza Johan hadir ke Bukit Aman untuk dirakam keterangan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USGT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Hanah disiasat berhubung satu catatan sebelum ini di Facebook yang mempersoalkan status Pelan Strategi Kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur di bawah timbalan Menteri sekarang, Siti Zailah Muhammad Yusof. Kes disiasat mengikut Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 505/C Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hana menafikan mengeluarkan kenyataan berkenaan dan telah memberikan kerjasama penuh dalam siasatan polis pada Jun 2020. Namun, apakah yang berlaku selepas itu? Kata-kata palsu yang telah dibuat terhadap saya telah menimbulkan kegusaran awam. Mengapakah pihak yang mengeluarkan kata-kata palsu itu tidak dikenakan tindakan walaupun KPN secara terbuka telah mengenal pasti dalangnya? Adakah peguam negara tidak langsung mempertimbangkan kenyataan yang dibuat oleh KPN dalam membuat keputusan NFA? Adakah keputusan yang dibuat oleh peguam negara selari dengan peruntukan undang-undang atau terdapat sebab lain yang tidak ada kaitan dengan undang-undang? Soal Hanahyo. Jika Perikatan Nasional boleh menerima gerakan yang rasis dan dalam rekod sejarah membantah serta menolak keras pelajaran tulisan Jawi untuk sekolah vernakular yang jelas berbaur hasutan, mengapa pihak yang berkuasa membisu tentang kes fitnah terhadap Hanahyo, sedangkan Hanahyo jauh lebih terbuka sifatnya berbanding pemimpin gerakan yang juga pernah terlibat dalam saman
untuk menghalang Kelantan dari melaksanakan undang-undang hukum hudud. Marilah kita berhenti sejenak daripada memikirkan bahawa Hannah Yeoh adalah seorang ahli parlimen DAP dalam gabungan Pakatan Harapan. Kita lupakan ideologi dan fokus kepada keadilan. Bukankah Islam menekankan tentang keadilan? Susah sangat ke? Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang mengulangi naratif lamanya bahawa apa yang berlaku hari ini salah pihak Barat. Sebenarnya, krisis nilai yang dialami hari ini adalah kerana kesilapan menyediakan benih yang mewarisi sistem pendidikan, masyarakat, alam sekitar dan media yang mempengaruhi kehidupan manusia berorientasikan acuan falsafah Barat yang tidak beriman. Tulisnya dalam rencana bertajuk Negara Berkat, Rakyat Selamat di Harakah Delhi pada 18 Februari lalu. Hadi menganggap sistem sedemikian tidak memenuhi fitrah penciptaan manusia yang terdiri daripada jasad, akal dan roh yang menjadi ciri keperluan hidup secara individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Beliau kemudian menyerang media sebagai puncanya. Selain itu, peranan media yang menjadi makhluk perosak secara total menunjukkan kesan negatif yang parah. Ada yang bercampur aduk antara madu dan racun, seperti menunjukkan kononnya anti rasuah tetapi pada masa yang sama menjadi pengampu kepada makhluk perosak negara yang masih berkeliaran, katanya. Presiden PAS itu tidak menyebut media mana yang menjadi sasarannya. Namun kita tahu, pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang Kraf, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, menerusi akhbar Sinar Harian pada 16 Januari lalu telah melancarkan kempen Sinar Booster untuk Malaysia #Nilai Moral Karakter Bangsa bagi membantras rasuah. Rasuah bukan isu politik semata-mata, tetapi isu ekosistem. Ekosistem di mana terlampau ramai orang yang terlibat dengan rasuah, budaya memberi rasuah dan menerima rasuah dan budaya boleh terima rasuah. InsyaAllah kalau kita ada keikhlasan, kesungguhan untuk membantras rasuah, kita akan dapat bina Malaysia baharu dengan naratif baharu yang betul-betul ada dan saksama, katanya di petik Sinar Harian. Kempen tersebut berjaya mendapat respons positif daripada pelbagai pihak termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kebetulan ataupun sindiran, kebetulan Hadi dikecam beberapa pihak kerana dalam tulisannya mahu memberi takrif baru rasuah yang melihat sumbangan bukan atas individu tidak dikategorikan sebagai rasuah. Ia membawa maksud sumbangan politik bukan rasuah. Namun, dalam nafas yang sama, Hadi berkata, terdapat dalam kalangan kita juga yang menyediakan tapak semayam politik, wang dalam parti-parti politik sendiri yang telah menjadi penyakit kronik. Bagaimana pula jika rakyat juga dibawa wabak penyakit yang sama? Maka penyakit ini wajib disembuhkan. Kebetulan Mahkamah baru sahaja diberitahu bahawa UMNO memiliki akaun bank rahsia yang tidak diaudit dan tidak rasmi yang aktif sejak 1988. Dan kebetulan juga pada tahun 1988, Presiden UMNO ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nampak tak betapa bercelarunya pemikiran Hadi Awang apabila bercakap tentang rasuah? Jika PAS tidak bersekongkol bersama UMNO dengan bersatu untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan, pandangan Hadi dalam tulisannya kali ini tidaklah pelik bin ajaib. Tetapi PAS terus sama terpalit dengan tuduhan mengambil duit UMNO seperti pengakuan Abdul Aziz menerusi satu audio yang kini dikenali sebagai Ana Tahu Sumpah Jadi Abu. Justru kritikan Hadi terhadap mereka yang berjuang berkenaan integriti yang didakwanya terdapat konsep takwa dan berkat ibarat menepuk air di dulang. Hadi telah memulakan tulisannya dengan surah Al-A'raf ayat 96 hingga 99 yang mengandungi amaran Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sekiranya penduduk sesebuah negara itu beriman serta bertakwa, mereka akan mendapat keberkatan yang melimpah. Namun jika ingkar, Allah Subhanahu Wa Taala
akan mendatangkan azab, tidak kira malam atau siang. Jom Channel ingin mengembalikan terjemahan surah Al-A'raf ayat 99 supaya kalian berfikir, patutkah mereka bersukaria sehingga mereka merasa aman akan rancangan buruk, balasan azab yang diatur oleh Allah? Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk, balasan azab yang diatur oleh Allah, itu melainkan orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 99. PAS bersekongkol dengan Bersatu dan UMNO merampas kuasa bukan ketika pemimpin Pakatan Harapan sedang bersukaria, tetapi ketika itu mereka sedang bertungkus lumus mengekang kemarahan serangan pandemik COVID-19, satu penyakit yang amat berbahaya. Kini seluruh rakyat Malaysia sedang menderita kesakitan anggota badan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19 yang gagal ditangani oleh kerajaan Tebuk Atap yang turut disertai parti Hadi Awang itu. Tidakkah kalian terfikir inilah balasan azab akibat merampas kuasa dari pihak yang sah memerintah negara? Merampas kuasa itu adalah satu pengkhianatan yang dilarang oleh Islam. Akhirnya, naratif Hadi tentang konsep takwa dan berkat hanyalah retorik kerana ia tidak selari dengan tindak tanduk parti yang diterajuinya. Walaupun kadar peningkatan kes harian COVID-19 telah menurun ke julat sekitar 2,000 kes sehari, tetapi fakta bahawa Malaysia adalah antara negara prestasi terburuk dalam mengawal penularan wabak COVID-19 menjadi tanda tanya. Bagi veteran DAP Lim Kit Siang, hakikat ini menjadi perkara yang tidak menyenangkan bagi rakyat negara ini. Pada 18 November 2020, negara kita berada di tempat ke-85 di seluruh dunia dari segi jumlah kes terkumpul tertinggi. Kita kini telah melompat 40 kedudukan dalam tempoh 3 bulan yang lepas dan kini merupakan negara di tempat ke-85 dengan jumlah kes COVID-19 terkumpul yang tertinggi, tegas beliau. Untuk perbandingan, China yang berada di tempat ke-62 pada 18 November 2020 kini berada di tempat ke-84 kedudukannya, diatasi oleh 22 buah negara dalam tempoh 3 bulan yang lepas. Malaysia kini memegang rekod mencatatkan lompatan kedudukan tertinggi dalam tempoh 3 bulan yang lepas. Malah, negara dengan rekod terburuk dalam mengendalikan wabak COVID-19 sekalipun, Amerika Syarikat, yang telah mencatatkan 28.5 juta kes, telah berjaya menambah baik usaha mengawal penularan wabak ini di negara mereka, katanya. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu juga berkata, negara India di tempat kedua dengan jumlah kes COVID-19 tertinggi dengan lebih daripada 10.96 juta kes mencatatkan kemuncak penularan wabak ini pada 16 September dengan 97,859 kes dan jumlah ini telah turun kepada hanya 12,643 kes semalam. Untuk perbandingan, negara kita mencatatkan 25 kematian semalam yang merupakan rekod tertinggi yang pernah dicatatkan di Malaysia, katanya lagi. Beliau bertanya, bolehkah Kerajaan Muhyiddin menjelaskan mengapakah Malaysia tergolong dalam kalangan negara-negara dengan prestasi terburuk dalam cubaan untuk mengawal wabak COVID-19? Dan juga dalam usaha untuk mengendalikan impak sosial, pendidikan dan ekonomi yang disebabkan oleh wabak ini. Kami di Jom Channel pula tidak pernah merasa hairan andai kata nasihat dan teguran rakyat dan pembangkang tidak dihiraukan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangankan nasihat dan teguran kita, nasihat daripada gerombolannya sendiri pun dipandang sebelah mata. Malah siap hantar surat saman, kononnya dialah yang paling hebat dan benar. Terkini, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi sedia untuk berjumpa Tan Sri Muhyiddin di Mahkamah Ekoran dakwaan beliau memfitnah Perdana Menteri itu.
Beliau juga mengesahkan menerima surat tuntutan atau LOD berjumlah 10 juta ringgit Malaysia daripada Peguam Perdana Menteri berhubung hantarannya di Facebook pada 9 Februari lalu mengenai kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Beliau ketika itu mempersoalkan sekiranya perintah kuarantin selama 3 hari yang diwartakan kerajaan adalah disebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin enggan dikuarantin sejurus pulang dari lawatan rasmi di Jakarta. Menerusi kenyataan terbaru hari ini, Puad berkata beliau tidak akan memohon maaf dan tiada keperluan memadam hantaran Facebooknya itu. Sebaliknya, beliau memaklumkan surat LOD tersebut akan diserahkan kepada peguamnya dan membawa kes berkenaan ke mahkamah. Saya dituduh memfitnah Perdana Menteri, sedangkan saya hanya bertanya dan meminta penjelasan. Kalau itu pun disaman, maka amat wajar saya melawan di mahkamah. Saya akan serahkan kepada peguam saya untuk respon surat LOD tersebut. Sebagai individu yang dijamin kebebasan bersuara, saya tidak akan benarkan diri saya dibuli oleh Muhyiddin seperti mana UMNO dibuli, tegas Puad. Terdahulu, Muhyiddin menuntut Muhammad Puad memohon maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi 10 juta ringgit Malaysia kerana didakwa memfitnah Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook minggu lalu. Sementara itu, Muhammad Puad berkata, oleh kerana peraturan kuarantin 3 hari untuk menteri dibuat secara tergesa-gesa, maka ia merupakan isu kepentingan awam yang perlu dipersoalkan rakyat. Wahai Perdana Menteri Malaysia, perlu diingat bahawa artikel 8 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa rakyat berhak mendapat layanan yang adil dan saksama. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.